Dan orang Islam pun tak akan jadi murtad. Sebab roh, biasalah roh dia boleh terbang cepat. Tapi yang pergi itu ialah jasad Nabi Muhammad. Dia kata aku sendiri pergi. Dengan jasad dia sendiri pergi. Sebab itu orang kafir dia kata Nabi Muhammad ni gila penipu. Dan sebahagian daripada orang Islam dah Islam lah, keluar daripada agama Islam, jadi murtad. Sebab peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad dia melalui peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul dengan roh dan jasad sekaligus. Macam kita sekarang, bukan diri dia tertinggal di Mekah, jasad roh dia saja pergi dah. Dua-dua sekali pergi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam. Jadi sudah tentulah ada kelebihan malam. Sebagaimana yang kita bincangkan, Isra itu sendiri maksud dia berjalan pada waktu malam. Jadi ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, maksudnya lakukanlah perjalanan pada malam hari kerana bumi dilipat pada malam hari. Kata Nabi Muhammad, kalau nak berjalan, nak merantau, nak bermusafir, buatlah pada waktu malam. Sebab apa? Pada waktu malam ni bumi dilipat. Macam mana kata bumi dilipat? Kita bayangkan macam tikar, hujung sebelah kanan dengan hujung sebelah kiri jauh. Tapi kalau kita lipat macam kipas tu, dia dekat. Hujung sebelah kanan dengan hujung sebelah kiri dah dekat dah. Sebab kita lipat tikar tu tadi. Jadi pada waktu malam, dari segi ghaibnya, bumi ni dia lipat. Dipermudahkan perjalanan. Itu untuk orang-orang yang bertuah saja. Sebab itu alim ulama zaman dulu kadang-kadang kita tengok dia jalan kaki, tapi dia sampai tempat yang jauh sekejap saja. Tak tahulah macam mana Allah mudahkan bumi ni kepada dia. Sebagaimana kisah yang saya bagi tahu, yang ni pada waktu siang. Ada kematian kawan Tok Guru Pondok. Anak murid Tok Guru Pondok pun kata, Tok Guru jom, kawan Tok Guru meninggal. Tok Guru kata tak apa, sekejap lagi aku pergi, kamu pergi dulu. Tok Guru tu dah tua dah. Elok anak murid yang muda-muda ni sampai ke tempat pengkebumian, tengok-tengok Tok Guru dia yang tua tadi dah ada dekat situ. Dah baca talqin dah. Macam mana tu? Maksud dia bumi ni dilipat untuk Tok Guru tu tadi. Jadi dari segi alam ghaibnya, pada waktu malam ni untuk orang-orang yang bertuah, bumi ni Allah dekatkan. Contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur, Allah dekatkan. Sekejap dia sampai bumi ni dilipat. Tu dari segi alam ghaibnya. Tapi tak berkenaan dengan kita lah tu. Yang berkenaan dengan kita, kalau kita perhatikan dari segi zahirnya, perjalanan pada waktu malam zaman dulu memanglah lagi cepat sampai. Sebab apa? Waktu malam ni sejuk, terutama di padang pasir. Kalau tengah hari panas, kita punya stamina cepat habis. Berjalan tak berapa jauh dah letih, berehat, minum air. Jalan tak berapa jauh, rehat lagi, minum air lagi. Tapi kalau pada waktu malam bermusafir di padang pasir, dia kurang dahaga dan kurang letih, stamina banyak, cepatlah sampai. Jadi hadis ni tadi dari segi zahirnya dia nak bagi tahu kalau berjalan pada waktu malam cepat sampai. Itu maksudnya. Zaman sekarang pun sama juga. Kalau kita berjalan pada waktu malam, dari sini nak pergi Kuala Lumpur contohnya, kan, kereta pun kurang, lori pun kurang, kan. Tak sesak sangat, tak jam. Tambah-tambah kalau nak masuk tengah pekan. Sebab pada waktu malam ni orang tak kerja dah. Biasa orang kerja pukul 8 sampai pukul 5. Pada waktu malam juga kita ni tumpu pada perjalanan saja. Kan, kalau di padang pasir itu tumpu pada perjalanan saja. Nak tengok kiri kanan tak nampak apa, dah gelap. Kan, tumpu pada perjalanan lah. Jadi cepatlah sampai. Jadi ringkasnya, dari segi zahirnya, hadis ini tadi dia bagi tahu kelebihan bermusafir pada waktu malam pada zaman dahulu. Cepat sampai. Jadi Isra dan Mi'raj ini dilakukan pada waktu malam. Kalau berlaku pada waktu siang, mungkin orang pun terkejut. Tiba-tiba nampak Nabi Muhammad melintah, laju macam roket. Orang terkejut lah. Bila waktu malam ni orang tak nampak, kan? Tak timbullah fitnah, orang tak nampak. Cuma kalau kita pergi buat haji, nak pergi tawaf, jangan tunggu tengah malam. Sebab di Masjidil Haram tu dia bila-bila masa pun dia sesak. Kita kata tunggu sekejap lagi dah, pukul 1, pukul 2. Masa tu orang tak ramai dah. Kita pergi tu dia ramai tu juga. Sekejap lagi lah pukul 3, pukul 4 pagi. Pergi ramai tu juga.
Dia sentiasa 24 jam tu ramai. Dia tak ada waktu yang kata orang nak kurang. Baik. Seterusnya, mana yang lebih mulia antara malam Isra' Mi'raj dengan malam Lailatul Qadar? Kita ada dua malam yang sangat-sangat hebat. Malam Isra' Mi'raj, malam Lailatul Qadar. Yang mana yang lebih mulia, lebih tinggi darjat dia? Jadi kata para ulama, kalau untuk Nabi Muhammad, malam Isra' dan Mi'raj itu adalah lebih utama. Kalau untuk kita umat dia, malam Lailatul Qadar lebih utama. Itu beza dia. Untuk Nabi Muhammad, malam Isra' Mi'raj itulah malam yang terbaik, dan untuk umat Islam, malam Lailatul Qadar lah malam terbaik. Jadi pandangan ini disokong oleh seorang ulama, ya, yang bernama Abu Umamah bin An-Nakhasi. Ada satu masalah tentang Masjidil Aqsa. Kita ada 3 masjid utama. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin, tempat perang sekarang ni. Zaman dulu, kalau orang pergi menunaikan fardu haji, dia pergi 3 masjid. Mesti 3 masjid pergi. Zaman sekarang 2 masjid saja boleh pergi, kerana di sana tu sedang berperang. Kawasan Masjidil Aqsa tu telah diambil oleh Israel. Jadi dah lama lah orang Islam pergi menunaikan haji dapat pergi 2 masjid saja. Kalau zaman dulu 3 masjid mesti pergi. Jadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 maksudnya, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang berkat dan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Kata ayat Quran, rumah ibadat, masjid yang mula-mula dibina di dunia ni ialah di Makkah. Bereslah ayat tu, tak ada masalah. Timbul masalah apabila digandingkan dengan satu hadis. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat bernama Abu Zar, dia tanya kepada Nabi Muhammad, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Jawab Rasulullah, Masjidil Haram. Betul lah, samalah dengan kata ayat Quran tadi. Masjid yang mula-mula dibina di dunia ni Masjidil Haram di Mekah. Kemudian kata Abu Zar lagi, selepas itu masjid apa pula? Jawab Nabi, Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang kedua dibina di dunia Masjidil Aqsa. Masjid pertama masjid di Mekah, masjid kedua Masjidil Aqsa, Palestin. Kata Abu Zar lagi, berapakah jarak pembangunan antara kedua-dua masjid itu? Berapa lama? Selepas bina Masjidil Haram berapa lama pula baru bina Masjidil Aqsa? Jawab Nabi 40 tahun. Bila Nabi jawab 40 tahun ada masalah. Ada masalah. Sebab apa? Kalau ikutkan sejarah, yang bina masjid di Palestin yang mula-mula sekali ialah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sedangkan yang bina masjid di Mekah mula-mula Nabi Ibrahim. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman tu jarak dia lebih kurang 1000 tahun.